السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم وبعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita nak baca tentang korban dan ihsan. Sebelum ni dah baca dah, saya ulang balik. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta bagi alam ini. Salah satu nikmat terbesar yang Allah kurniakan kepada manusia ialah diutusnya para rasul untuk membimbing manusia dan diturunkan ajaran agama yang dikenali sebagai Islam. Maka manusia mengecapi nikmat yang terbesar di dalam hidup ini, antaranya ialah nikmat iman dan juga Islam. Kerana Islam itu hanyalah agama, satu-satunya agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah taala, "Inna ad-dina 'indallahi al-Islam." Maka setiap orang yang menganut Islam dipanggil sebagai muslim. Apabila seseorang itu telah menjadi seorang muslim, maka dia bertanggungjawab terhadap agama ini. Seorang muslim bertanggungjawab di dalam hidup ini untuk beramal dengan ajaran Islam, bertanggungjawab untuk menyebarkan Islam, menyampaikan Islam, dan setiap muslim bertanggungjawab mempertahankan Islam ini. Islam ini bukan sekadar diamalkan pada perkara-perkara individu, bahkan Islam ini perlu dipertahankan, perlu diperjuangkan. Siapa yang perlu memperjuang dan mempertahankan Islam ini ialah setiap orang yang mengaku sebagai seorang muslim. Maka setiap muslim bertanggungjawab untuk memelihara agama Islam ini. Bagaimana untuk memelihara agama Islam ini? Ialah dengan caranya, pertama, kita beramal dengan ajaran-ajaran hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita taat serta patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita dianggap orang yang telah mempertahan dan memelihara agama. Apa yang Allah perintahkan kita lakukan, kita laksanakan. Apa yang Allah larang kita lakukan, maka kita tinggalkan. Maka orang tersebut dianggap orang yang telah memelihara agama bagi dirinya. Namun memelihara agama dengan melaksanakan tuntutan individu semata-mata tidak cukup. Maka seorang muslim
bertanggungjawab memelihara agama dengan memastikan semua hukum hakam, peraturan yang ditetapkan oleh agama ini dilaksanakan di dalam kehidupan. Setiap Muslim bertanggungjawab untuk memastikan syariat Islam ini diamalkan. Dan syariat Islam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk menyusahkan manusia, tetapi syariat Islam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi kebaikan bagi manusia di dunia dan juga di akhirat. Setiap hukum hakam yang ditetapkan oleh Islam mempunyai maqasid, mempunyai tujuan syariah, tujuan diperundangkan. Setiap hukum hakam di dalam Islam ini ada tujuannya, iaitu untuk memelihara 5 perkara. Pertama, untuk memelihara agama. Hukum-hukum dalam Islam ini tidak terkeluar daripada 5 tujuan ini untuk memelihara. Pertama, memelihara agama. Yang kedua, untuk memelihara nyawa. Dan yang ketiga, untuk memelihara akal. Dan yang keempat, untuk memelihara keturunan. Dan yang kelima, untuk memelihara harta benda. Yang ini disebut maqasid syar'iyah. Maqasid syar'iyah. Maka untuk memelihara agama itu, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum yang berkaitan dengan murtad. Seorang Muslim bila telah menganut Islam tidak boleh semudah-mudah, sewenang-wenang meninggalkan agama Islam dan kemudian menentang pula agama Islam. Tak boleh. Maka ada hukum untuk memelihara agama. Ada hukum untuk memelihara nyawa. Tidak dibenarkan kita membunuh tanpa ada sebab yang munasabah. Ada hukum untuk menjaga akal. Dilarang seseorang Muslim itu meminum atau mengambil perkara-perkara yang boleh menghilangkan akal. Diharamkan arak dan sebagainya. Ada hukum untuk menjaga keturunan. Maka ada hukum berkaitan dengan nikah kahwin, haram berzina dan sebagainya. Ada hukum hakam yang berkaitan dengan harta benda, untuk menjaga harta benda. Dilarang mencuri, merompak dan sebagainya. Jadi hukum Islam ini perlu kita laksanakan untuk memelihara prinsip-prinsip hidup seseorang manusia. Walaupun hukum itu kecil, namun dia perlu dilaksanakan. Sekecil mana pun hukum tersebut, dia mempunyai implikasi yang besar di dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia di atas muka bumi ini. Kalau kita tinggalkan hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti hidup manusia itu tidak akan aman, tidak akan tenteram, tidak akan mencapai kejayaan. Akan berlaku di dalam masyarakat tersebut penindasan, ketidakadilan. Orang yang mempunyai kuasa, mempunyai kekayaan, menekan orang yang tiada kuasa, yang tiada harta. Perempuan menjadi alat untuk nafsu golongan-golongan yang mewah. Pasti akan berlaku. Walaupun hukum yang Allah tetapkan itu hukum yang kecil pada pandangan kita, tapi bila Allah dah tetapkan hukum, maka tanggungjawab seorang Muslim memastikan hukum tersebut dapat diamalkan dan dilaksanakan di dalam kehidupan. Dalam kehidupan kita sehariannya macam itulah. Tak ada satu benda pun yang kita buat tidak ada peraturan, tak ada. Kita sebagai pekerja, pergi kerja, ada peraturan. Kita sebagai majikan, ni polis, ahli angkatan tentera, dia nak jadi polis, nak jadi angkatan tentera, ada peraturan. Ada peraturan. Hidup ni macam itulah.
Hatta kita ketika nak pergi menyeberang jalan ni, bila ada traffic light, peraturan tu kena ikut. Kalau Allah traffic light, langgar je lah. Kalau semua orang fikir macam tu, sudah pasti akan membawa kecelakaan di jalan raya. Itu kecil tu, hukum kecil peraturan yang kecil itu manusia buat tu. Macam tu Allah yang mencipta alam ini, mencipta manusia, Allah lebih mengetahui apakah peraturan hukum yang perlu dilaksanakan di dalam kehidupan seorang manusia. Jadi kita bertanggungjawab memelihara agama, mempertahankan agama. Antara lain ialah kita memastikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini dapat dilaksanakan di dalam kehidupan kita. Ini baru mukaddimah. Ada mukaddimah cerita pasal khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat lupa dah. Khutbah Jumaat tuan-tuan macam tu lah tak? Maka apabila kita ini bertanggungjawab, beramal dan mempertahankan agama, maka salah satu sifat yang mulia, yang dipandang mulia oleh Islam ialah kita berkorban ataupun berjihad. Dalam agama dia panggil jihad lah. Jihad melawan hawa nafsu, sehingga kan apa yang Allah perintahkan menjadi keutamaan di dalam hidup kita. Walaupun nafsu kita tak suka, tapi itu Allah perintah, itu Rasul perintah, maka kita dahulukan perintah Allah dan kita membelakangkan nafsu kita. Itu dianggap orang yang berjaya mempertahankan melawan hawa nafsu. Jadi sifat, antara sifat yang dipandang tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah berkorban kerana agama. Berkorban kerana agama dan juga berkorban untuk kebajikan. Untuk kebajikan orang ramai. Lawan daripada sifat yang mulia tersebut ialah sifat mementingkan diri sendiri. Itu sifat yang dicela oleh agama. Dia hanya mementingkan diri sendiri, tidak hirau dengan agamanya, tidak hirau dengan sekelilingnya. Yang dia tahu hidup dia mudah, hidup dia senang, apa yang dia nak dia dapat. Agama, masa depan agama jadi macam mana, itu dia tak peduli. Asal dia boleh ada kuasa, dia boleh ada kedudukan, dia dapat kemewahan, cukup. Ini orang yang mementingkan diri sendiri. Sifat ini dianggap sifat yang tercela. Berkorban mempunyai pengertian yang luas. Antaranya ialah mengenepikan kepentingan diri sendiri dan mengutamakan kepentingan orang ramai. Berkorban ini luaslah. Antaranya apa? Nak senang faham, kita mengenepikan kepentingan diri kerana nak mengutamakan kepentingan ummah, demi mengutamakan kepentingan agama. Tapi hari ini jarang kita nak jumpa. Kalau kita tengok pemimpin, jarang ada pemimpin macam tu. Bukan tak ada, ada. Tapi ramai pemimpin dia nak buat apa-apa, dia fikir diri dia dulu. Bukan dia fikir kepentingan agama dulu, bukan dia fikir kepentingan masyarakat dulu. Ini merupakan sifat yang buruk pada pandangan Islam. Setiap Muslim mempunyai tanggungjawab mementingkan kepentingan masyarakat lebih daripada kepentingan diri sendiri. Antaranya ialah berkorban ini ialah mengorbankan jiwa raga, masa dan tenaga untuk mengawal keselamatan rakyat dan juga negara. Itu pun orang itu berkorban juga lah. Seperti angkatan tentera, polis, mempertahankan keselamatan rakyat dan juga negara. Itu dianggap orang yang berkorban. Jadi setiap Muslim perlu mempunyai saham di dalam memenangkan agama, beramal dengan agama, mempertahankan agama dan berkorban untuk agama.
Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم. Firman Allah Ta'ala yang artinya wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil orang yang beriman, makna yakin kepada Allah. Allah tanya, mahukah kamu aku tunjukkan kepada kamu suatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu dari azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Allah tanya, kamu nak selamat tak daripada azab api neraka yang amat pedih itu? Kamu nak selamat tak? Ini ada satu perniagaan. Allah sebut perniagaan. Bila perniagaan, nak dapat sesuatu benda, mesti kena beri benda lain. Kita nak dapat sesuatu benda, mesti mengorbankan sesuatu yang ada pada kita. Itu nama perniagaan. Kita nak barang, kena korbankan duit yang ada pada kita. Allah tanya, apa dia perniagaan itu? Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritahu, iaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu syarat utama. Nak selamat daripada api neraka, syarat utama mesti beriman kepada Allah dan Rasulnya. Cukupkah sekadar itu? Allah beritahu, serta kamu berjuang untuk membela dan menegakkan agama Allah. Nah, dua benda ni, beriman dan berjihad, berjuang dengan membela agama dan menegakkan agama Allah. Dengan apa kamu perlu berjuang? Dengan harta benda dan juga diri kamu. Harta benda dan diri kamu. Kalau kamu boleh buat macam tu, Allah beritahu apa? Yang demikian itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat sebenarnya. Allah kata, kalau kamu boleh buat macam tu, beriman dan berjihad, berjuang, berkorban untuk agama ini, untuk masyarakat ini, mementingkan kepentingan orang ramai berbanding kepentingan diri, mementingkan kepentingan agama daripada kepentingan diri. Kalau kamu boleh buat macam tu, itu lebih baik bagi kamu. Tapi kalau kita tengok, kalau buat macam tu, susah kita. Kalau buat macam tu, penat kita. Kalau kita buat macam tu, ramai nanti yang marah kita. Kalau kita buat macam tu, kita nak berjuang, banyak benda kita kena korbankan. Ada pula orang yang tak suka dengan kita. Itu kita cakap. Tapi pada nilaian Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Baik untuk dunia kamu dan baik untuk akhirat. Kalau dunia ni tak ada orang yang nak menegakkan kebenaran, bukan sekadar kita je rosak, keturunan-keturunan kita pun akan rosak. Rosak dunia ini. Kalau tak ada orang yang sanggup mempertahankan kebenaran, rosak kita. Kalau kat Palestin tu kan, ikut je apa musuh nak buat, ikut je. Sehingga keadaan umat Islam hari ini ditentukan oleh orang-orang yang bukan Islam. Orang bukan Islam menentukan orang Islam apa benda boleh baca, apa benda tak boleh baca. Kalau nak baca hadis, orang bukan Islam yang tentukan hadis ni boleh baca, hadis ni tak boleh baca. Hebat tak hebat sekarang. Orang Islam juga menentukan kalau nak azan ni kena kuat ke kena perlahan, yang menentukan orang bukan Islam. Kat Palestin tu boleh masuk Masjidil Aqsa ataupun tidak, yang menentukan Israel. Sampai macam tu. Kalau macam tu dibiarkan, tak ada orang yang berjuang menegakkan kebenaran itu, akhirnya Islam akan tenggelam, Islam akan susut, Islam akan dipandang hina. Maka rosak dunia dan rosak akhirat. Itu Allah kata, kalau kamu beriman dan berjuang mempertahankan agama ini dengan harta dan diri kamu, maka itulah yang lebih baik bagi kamu. Antaranya apa yang lebih baik? Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Allah kata itu yang lebih baik. Apa yang kita akan dapat? Allah mengampunkan dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam taman-taman
yang mengalir di dalamnya beberapa sungai, masuk syurga. Serta ditempatkan kamu di tempat tinggal yang baik dalam syurga Aden. Kemudian Allah kata, Zalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar bagi seorang Muslim ialah kemenangan dia diselamatkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Adapun yang kita usaha ni, kadang-kadang benda yang kita usaha berjaya, kadang-kadang tak berjaya, itu pada dunia. Tapi selama mana kita taat perintah Allah, kita ikut apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, kita mempertahankan agama ini kerana Allah, apapun natijah di dunia ini, maka orang itu dianggap orang yang berjaya, mendapat kemenangan kerana dia melawan hawa nafsunya untuk mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia berkorban untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Pasal itulah tuan-tuan, alhamdulillah sejarah bangsa ini telah menunjukkan memang terdapat pemimpin-pemimpin dan rakyat-rakyat yang berjiwa besar, yang telah mengorbankan harta kekayaan, masa dan nyawanya untuk kepentingan agama dan juga kepentingan bangsa dan juga negara. Sehingga hari ini kita dapat mengecapi keamanan, kita dapat mengecapi kehidupan yang mana tidak ada penjajah yang menjajah kita. Walaupun kita mempunyai halangan-halangan yang baru, tapi tidaklah seburuk seperti mana penjajah ketika menjajah sesebuah negara. Kan? Itu semua perjuangan orang dahulu menyebabkan kita ni senang. Kalau orang sekarang tidak mau berjuang, maka generasi akan datang akan mengalami kesusahan dan juga akhirnya akan jauh daripada Islam. Baik. Untuk mencapai keselamatan itu dunia, untuk mencapai kejayaan dunia tadi, agama ni mesti dihidupkan dan ditegakkan. Untuk mencapai keselamatan di akhirat, maka kita perlu menegakkan keimanan di dunia ini. Untuk mendapat kejayaan di akhirat, kena tengok kat dunia ni, iaitu dengan cara kita menegakkan keimanan di dalam diri kita dan juga menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kerana hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang dapat menjamin kesejahteraan dan kedamaian di dunia ini. Itu tanggungjawab kita. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, Allah perintahkan pada orang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam ini dengan mematuhi seluruh hukum-hukumnya. Allah perintah masuk Islam ini dengan mematuhi seluruh hukum-hukumnya. Jangan kamu pilih-pilih hukum. Jangan pula kita yang menentukan, yang ini boleh terima, yang tu tak boleh terima. Tak boleh. Allah perintahkan, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah, keseluruhannya. Masuk dalam Islam dengan mematuhi seluruh hukum-hukumnya. Dan kemudian Allah beritahu, dan janganlah kamu menuruti langkah-langkah syaitan. Apa langkah-langkah syaitan? Ada hukum yang dia nak terima, ada hukum yang dia tolak. Ini tak boleh. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Jadi Allah perintahkan, nak dapat kejayaan akhirat itu ialah dengan kita menegakkan keimanan kita di dunia dan melaksanakan hukum-hukum yang Allah Subhanahu tetapkan. Lepas tu Allah Subhanahu wa taala menjamin. Kedua, untuk menjamin kedamaian dan keimanan ini akan dipegang, akan sentiasa berada di dalam jiwa-jiwa orang-orang Islam. Maka ada satu lagi kekuatan yang perlu kita persiapkan, iaitu kekuatan jasmani ataupun kekuatan apa nak cerita? Kekuatan alat perang lah. Kalau ada negara hebat macam mana pun tak ada tentera, agak-agak boleh berjaya tak? Tak berjaya.
Sebab itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dan sediakanlah untuk menentang musuh-musuh yang menceroboh itu, kamu sediakanlah kekuatan-kekuatan daripada pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia. Untuk apa pasukan-pasukan ini? Untuk menggerunkan musuh-musuh Allah dan juga musuh-musuh kamu. Makna orang Islam ini perlu menyediakan kekuatan untuk mempertahankan iman, Islam, negara dan sebagainya. Kekuatan ni mesti. Pasal tu semua negara, tak kira lah apa fahaman negara tu, semua menyediakan kekuatan ketenteraan. Sebab dia penting. Itu Nabi SAW ada menyebut al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih dikasihi Allah daripada orang mukmin yang lemah. Orang mukmin memang baiklah, bagus, tapi yang terbaik, yang lebih baik orang yang kuat, yang ada kekuatan. Zaman sekarang macam-macam lah. Orang kata kekuatan ekonomi lah, kekuatan kuasa lah, kekuatan kuasa pemerintahan, macam-macam kekuatan lah, tentera dan sebagainya. Jadi termasuklah di dalam kekuatan ini ialah kekuatan ilmu pengetahuan. Orang Islam perlu menguasai ilmu. Kekuatan tubuh badan, kekuatan alat senjata, kekuatan semangat dan keazaman untuk bersama-sama mempertahankan Islam. Mempunyai semangat untuk melihat Islam ini dilaksanakan di dalam kehidupan. Mesti ada semangat itu. Dan kekuatan-kekuatan ini insya-Allah akan dapat menjamin kemenangan untuk menumpaskan sekalian musuh-musuh Allah, musuh-musuh negara dan juga masyarakat, yang mana musuh-musuh sentiasa mencari jalan untuk melakukan kerosakan dan juga fitnah di atas muka bumi ini. Tidak ada seorang manusia yang hidup tanpa ada kawan dan tanpa ada musuh. Tak ada. Setiap manusia itu pasti dia ada berhadapan dengan musuh dia. Pasti, tak ada. Antara musuh yang sentiasa bersama kita, syaitan dan juga hawa nafsu. Sentiasa ada. Maka kita disuruh lawan musuh-musuh itu, dan juga musuh-musuh yang dapat dilihat, musuh-musuh yang dapat dilihat. Sekiranya umat Islam kuat imannya kepada Allah, mempunyai iman yang kuat, dan memahami akan cita-cita Islam yang sebenar, dan umat Islam ini pula tahu tanggungjawab dia. Dia bukan sekadar untuk sembahyang, puasa, bayar zakat, pergi haji, umrah, bahkan dia mempunyai tanggungjawab untuk menegakkan agama, menegakkan apa yang Allah perintahkan itu di dalam kehidupan. Dia ada cita-cita tu. Kemudian pula sanggup berkorban dengan apa jua yang ada pada mereka. Maka ketika itu musuh-musuh Islam dan juga musuh-musuh negara akan dapat dikalahkan dari masa ke semasa. Macam itulah. Seperti mana yang tuan-tuan tengok di Palestin. Palestin tu banyak pengajaran, tuan-tuan. Apa yang berlaku di Palestin itu banyak pengajaran. Tapi apa yang kita dapat lihat secara jelas, kekuatan yang sebenarnya ialah kekuatan yakin dengan pertolongan Allah. Yakin dengan pertolongan Allah. Kekuatan iman kepada Allah. Ada seorang ni habis dah rumah dia, habis keluarga dia. Dia tanya, bagaimana keadaan kamu sekarang ni? Keluarga pun dah dibunuh, rumah pun dah hancur, yang tinggal kamu sekarang macam mana keadaan kamu? Alhamdulillah. Alhamdulillah aja. Itu kekuatan iman. Dah habis semua macam ni pun Alhamdulillah. Alhamdulillah, dia kata. Kalau yang dah mati itu syahid, Alhamdulillah. Ada pun yang masih hidup ni, teruskan hidup, Alhamdulillah. Sebab tapi semua dah habis dah. Tapi dia kata Allah tetap ada. Pertolongan Allah tetap. Itu yang orang tunjuk-tunjuk macam ni tu. Tunjuk macam ni pun sekarang dah tak boleh lah. Allah tetap ada. Itu kekuatan. Itu menunjukkan kepada kita pada hari ini memang terang-terang nampak pada kita
kekuatan umat Islam ini yang paling hebat ialah kekuatan iman. Yakin dengan pertolongan Allah, yakin dengan agama ini, yakin apabila kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan, kita yakin Allah akan beri kebaikan bagi kita. Walaupun dia nampak syahid, mati, roboh, bangunan roboh, macam-macam roboh, tapi dia yakin itu lebih baik daripada kita tidak berjuang. Kan? Sehingga kan hari ini orang-orang yang bukan Islam merasa hairan bagaimana satu bangsa, satu penduduk yang telah diceroboh tempat tinggalnya, dibunuh anak isteri, kan, yang kaya yang dewasa, yang kecil dibunuh, walaupun disekat dengan pelbagai sekatan, namun tetap juga masih berjuang. Apa kekuatan mereka ni? Kemudian masih tetap memegang sebuah buku, semayang tetap semayang, doa tetap doa, kemudian asyik pegang satu buku ni. Apa benda buku ni? Heran sungguh dia. Macam mana diorang ni boleh dapat kekuatan? Akhirnya orang-orang bukan Islam mula mencari jawapan. Apa buku yang mereka pegang ini? Maka di negara-negara barat sekarang, ramai orang-orang yang bukan Islam, terutama perempuan-perempuan ni, mula mencari Al-Quran. Pasal apa diorang ni dapat kekuatan ni? Maka dia pun mula mengkaji Al-Quran, melihat Al-Quran, sehingga ada orang bila dapat Al-Quran, dia baca, dia jadi seronok sehingga menangis kegembiraan, kerana itulah pertama kali dia dapat membaca terjemahan ayat-ayat Al-Quran. Sehingga kan ramai yang masuk Islam berbandingkan bilangan orang yang syahid di Palestin. Sekarang ni orang Palestin ni katalah 4,000 tak yang mati kan. Yang masuk Islam lebih berkali-kali ganda yang masuk Islam. Itu semua benda yang Allah tunjukkan di depan mata kita, supaya kita orang Islam, umat Islam, yakin dengan Islam ini, yakin dengan pertolongan Allah, yakin iman itu mesti kita perkuatkan. Jangan kita menilai sesuatu perjuangan itu semata-mata dengan kita melihat apa yang ada di sekeliling kita. Jangan. Kalau orang yang tidak beriman, perjuangan dia melihat apa yang ada di sekelilingnya. Dia tengok kekuatan tentera dia tengok kekuatan alat, dia tengok kekuatan duit dia tengok kekuatan pengaruh dia. Memang itu semua penting. Tetapi bagi orang yang beriman, ada kekuatan yang lebih hebat, iaitu kekuatan beriman kepada Allah, yakin dengan pertolongan Allah, yakin apa yang kita buat ini diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka umat Islam ini akan sentiasa hidup. Tetapi umat Islam ini, tuan-tuan, dia berjuang untuk menegakkan Islam ini, bukan untuk menekan bangsa lain. Tidak. Umat Islam ini disuruh berjuang untuk menegakkan agama Islam ini, bukan tujuan untuk menzalimi bangsa-bangsa lain, tetapi ialah untuk memberi keadilan kepada seluruh masyarakat, sama ada orang itu orang Islam ataupun orang yang bukan Islam. Kerana Islam mengajar kepada umatnya, keadilan perlu ditegakkan, keadilan perlu diberi, walaupun kepada orang Islam ataupun orang bukan Islam, ada pangkat ataupun tak ada pangkat, kaya ataupun miskin, keadilan ini mesti dilaksanakan kepada setiap manusia. Tidak boleh menzalimi dan tidak boleh menyakiti mana-mana manusia. Bahkan menyakiti binatang pun dilarang di dalam Islam. Apatah lagi manusia, sama ada di Islam ataupun bukan Islam. Menyebabkan tentera-tentera Islam, orang yang berjuang untuk menegakkan Islam ini, bila dia berjuang, orang ramai akan melihat akhlak yang mulia. Tawanan, walaupun tawanan itu merupakan tawanan daripada pihak musuh, tetapi di dalam Islam ada peraturan berkaitan dengan tawanan. Tidak boleh menyakiti tawanan, tidak boleh macam-macam seksa tawanan, tak boleh. Menjadi tanggungjawab pada kita yang menawan dia, kena bagi makan, kena bagi minum, kalau dia sakit kena rawat dan sebagainya. Mana ada orang lain boleh buat macam tu?
Tuan-tuan boleh tengok musuh-musuh Islam boleh buat macam tu. Mana ada. Tapi orang yang nak mencari keredaan Allah, bila dia berjuang, dia akan ikutlah peraturan tu. Sehingga orang-orang, masyarakat melihat, oh cantiknya Islam. Tapi disebabkan dulu kita nampak yang Islam ni jahat, Islam ni jahat, Islam ni jahat, pasal kita dimomokkan dan ditutup dengan berita-berita palsu. Tapi disebabkan zaman sekarang ni masing-masing boleh mencari berita, boleh mendapatkan berita yang sebenar, barulah hari ni orang nampak, oh orang yang berjuang Islam ni hebat. Orang yang berjuang Islam ni akhlaknya mulia. Sehingga orang nampak, oh hebat, sehingga ada orang bercita-cita untuk memberi pertolongan dan sebagainya kepada mereka-mereka yang memperjuangkan agama. Mudah-mudahan tuan-tuan kita memberi sumbangan walaupun sedikit untuk agama ini, untuk perjuangan manusia, untuk menegakkan keadilan di dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Nanti kita sambung pada minggu yang ketiga. Minggu kedua tak ada, pasal nak pergi belajar. Nanti minggu ketiga kita sambung mengingati Allah adalah penawar bagi jiwa. Mengingati Allah penawar jiwa. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa wa asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.